Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 17 Oktober bersama saya Adi Akmal Syahrum dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Dan berikut tajuk utama malam ini. Rundingan gencatan senjata di Gaza gagal. Juga selatan Gaza terus jadi sasaran Zionis. Resolusi Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB yang dicadangkan Rusia bagi menggesa gencatan senjata kemanusiaan di Semenanjung Gaza gagal diluluskan semalam, manakala undian ke atas teks berbeza Brazil ditangguhkan. Draft resolusi itu menerima 5 undi menyokong dan 4 undi menentang bersama 6 undi berkecuali. Resolusi memerlukan sekurang-kurangnya 9 undi menyokong dan tiada veto oleh 5 anggota tetap iaitu Amerika Syarikat, Rusia, China, Perancis dan Britain untuk lulus. The draft resolution has not been adopted, having failed to obtain the required number of votes. Rusia mencadangkan teks satu halaman pada Jumaat yang turut menggesa pembebasan tebusan, akses bantuan kemanusiaan dan pemindahan selamat orang awam yang memerlukan. Teks itu mengutuk keganasan terhadap orang awam dan semua tindakan keganasan tetapi tidak menamakan Hamas. Dalam pada itu, serangan udara ke Israel ke atas selatan Gaza khususnya di Rafah dan Khan Yunis masih berterusan dan angka korban di wilayah itu terus meningkat. Serangan itu amat mengejutkan rakyat Palestin ketika ribuan penduduk melarikan diri ke selatan Gaza untuk menyelamatkan diri sebagaimana arahan yang diberikan Israel sebelum ini. Kementerian Kesihatan mengesahkan serangan udara dalam tempoh semalaman itu meragut lebih 70 nyawa. Pengeboman tragis itu berlaku di 3 kawasan iaitu di Khan Yunis, Rafah dan Deir al-Balah iaitu kawasan yang sepatutnya menjadi tempat perlindungan rakyat Palestin sebagaimana diarah Israel sebelum ini. Serangan sebelum subuh itu juga turut mencederakan ratusan orang awam yang tidak bersalah. Susulan serangan di Khan Yunis dan Rafah, penduduk tempatan giat mencari mangsa terselamat di sebalik runtuhan bangunan. Memetik laporan Al Jazeera, saksi memberitahu bahawa serangan Israel menyasarkan kanak-kanak dan memusnahkan rumah penduduk yang didiami kanak-kanak, wanita dan warga emas. Keadaan disifatkan amat menyayat hati kerana mayat bergelimpangan di kawasan kejiranan. Petugas di tanah perkuburan di Rafah, selatan Gaza, Ihsan An-Natur pula berkata jumlah mayat yang terlalu banyak menyebabkan identiti mereka tidak sempat dikenal pasti. Malah, Kementerian Hal Ehwal Agama Gaza mencadangkan penggunaan kubur secara awam berikutan jumlah kematian yang besar dan kekurangan ruang pengebumian. Serangan berterusan di Semenanjung Gaza yang masuk hari ke-11 menjadikan angka korban rakyat Palestin meningkat kepada 2,818 orang. Jumlah mayat yang melebihi kapasiti memaksa truk aiskrim dijadikan sebagai tempat penyimpanan mayat mangsa. Truk aiskrim berkenaan ditempatkan di tempat letak kereta hospital di tengah Gaza, Deir al-Balah dan dipenuhi dengan mayat yang dibalut dengan bungkusan putih. Sementara itu, Ketua Biro Media Hamas Salama Ma'ruf berkata sebuah kubur di kawasan luas disediakan bagi mengebumikan kira-kira 100 jenazah susulan banyak mayat yang tidak dituntut di Ash-Shifa. Hospital itu turut menerima jumlah mayat yang banyak dan bagi mengelakkan jenazah rosak, kubur besar disediakan bagi mengebumikan mereka. Sementara itu, Ketua Agensi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu bagi Pelarian Palestin, UNRWA berkata, bekalan beg mayat juga mengalami kekurangan di Gaza. Sementara itu, 8 pesawat yang membawa bantuan dari Turki, Emirat Arab Bersatu, Jordan, Tunisia tiba di lapangan terbang Sinai El Arish, Mesir
Dan menurut Persatuan Palang Merah dianggarkan 100 trak bantuan juga telah tiba. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB juga telah meletakkan stok menyelamatkan nyawa termasuk makanan dan bekalan perubatan di sempadan Rafah. Manakala Pertubuhan Kesihatan Dunia WHO telah menerbangkan 78 kubik meter bekalan perubatan penting melalui lapangan terbang El Arish cukup untuk 300,000 orang. Manakala 2 pesawat yang membawa bekalan daripada program makanan sedunia mendarat pada Ahad dan Isnin dari Dubai mengandungi 20 tan biskut bertenaga tinggi dan 2 unit penyimpanan mudah alih. Lebih banyak bantuan dijangka sampai ke kawasan sempadan daripada tabung kanak-kanak Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNICEF pada Isnin dan Rabu termasuk air botol, pembersih air, tablet, selimut, kit kebersihan dan bekalan perubatan dan kesihatan lain. Manakala itu, Mesir sudah membaiki jalan di laluan sempadan Rafah itu yang rosak akibat serangan Israel bagi memudahkan bantuan masuk ke Gaza. Dan ketika sempadan Rafah belum dibuka bagi membenarkan bantuan disalurkan ke semenanjung Gaza, rakyat Palestin terpaksa membakar roti di Hospital Al-Shifa bagi meneruskan kelangsungan hidup mereka yang berdepan kekurangan bekalan makanan dan minuman. Memandangkan situasi yang mendesak, mereka terpaksa menguli dan membakar roti di Hospital Al-Shifa yang menjadi lokasi paling selamat untuk berlindung dari serangan udara Zionis. Sebelum ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dengan angkuhnya menolak gencatan senjata dan bertindak mengebom sempadan Rafah yang menjadi lintasan utama lori bantuan untuk masuk ke Gaza. Ketika ini, ratusan lori membawa kontena bantuan telah menunggu berhari-hari dari Mesir, manakala selebihnya sedang menunggu ke Rafah. Sementara itu, kehidupan rakyat Palestin yang berlindung di perkarangan Hospital Al-Shifa di tengah Gaza menyifatkan kehidupan mereka amat sukar. الوضع هنا مأساوي وشايف كيف الأوضاع كل الناس الله كلها معين بجاهنا أمور صعبة جدا عائلات كاملة بأطفالهم رضع وأطفال صغار وكبار ومشايخ اختيارية كلهم هنا قاعدين. يعني امبارح أمطار غزيرة نساء شباب يعني ما كان واحد يعني إنه مهيئ نفسه إنه تمر عليه هيك عاصفة رعدية ومطر وتبهدلنا هنا في المستشفى يعني. Ibrahim juga sempat meninjau rumahnya hari ini dan mendapati ia telah musnah di bedil Zionis. Bagaimanapun, dia bersyukur seluruh keluarganya selamat. Ancaman pencerobohan darat oleh Israel ke atas semenanjung Gaza tidak sesekali menggentarkan Hamas. Jurucakap sayap tentera itu berkata sejak serangan besar-besaran di Israel pada 7 Oktober lepas, Brigade Izzuddin Al-Qassam telah menahan kira-kira 200 tahanan. بأن تلويح الاحتلال بالدخول في عدوان بري ضد شعبنا هو أمر لا يرهبنا ولا نخشاه بعون الله ونحن جاهزون بمعية الله. Sejak serangan Hamas ke selatan Israel, Zionis telah melancarkan serangan besar-besaran ke atas Gaza sekaligus meragut lebih 2,000 nyawa rakyat Palestin. Ia adalah serangan terburuk dalam sejarah 75 tahun negara. Sebelum ini, Israel mengancam untuk melancarkan serangan darat dan mengarahkan rakyat Gaza berpindah ke selatan wilayah itu untuk mencari perlindungan. Namun selatan Gaza juga tidak terlepas daripada menjadi sasaran serangan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu juga menolak gencatan senjata sementara untuk membenarkan bekalan bantuan masuk. Situasi di Gaza kian meruncing apabila bekalan air, elektrik dan bahan api hanya mampu bertahan dalam tempoh 24 jam dan ia meningkatkan jumlah korban di Gaza. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menyatakan sokongan tidak berbelah bahagi Malaysia kepada rakyat Palestin termasuk menggesa gencatan senjata segera dilaksanakan di Gaza bagi membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan. Perkara itu dimaklumkan menerusi perbualan telefon bersama Ketua Biro Politik Hamas, Ismail Haniyeh, semalam. Menerusi hantaran di Facebook, beliau sangat menyokong pemberhentian segera pengeboman dan penubuhan koridor kemanusiaan di Rafah. Tambah Datuk Seri Anwar, Israel juga perlu mengetepikan sikap mereka terhadap politik perampasan selain memastikan gencatan senjata serta merta dengan Hamas dan benar-benar berusaha ke arah resolusi keamanan.
untuk menamatkan konflik yang berterusan. Malaysia juga katanya komited untuk menyampaikan bantuan kemanusiaan khususnya dalam bentuk makanan dan ubat-ubatan untuk meringankan penderitaan mereka yang memerlukan. Sementara itu, Perdana Menteri dijadualkan akan ke Riyadh Khamis ini bagi menghadiri sidang kemuncak ASEAN Majlis Kerjasama Teluk ASEAN GCC bagi membincangkan tindakan segera yang perlu diambil terhadap kezaliman Israel ke atas rakyat Palestin. Dalam pada itu, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden akan melawat Israel esok. Perkara itu diumumkan Setiausaha Negara Uncle Sam itu, Anthony Blinken. Lawatan itu di tengah-tengah Israel bersedia untuk meneruskan perancangan pencerobohan darat ke Gaza dan konflik tersebut berpotensi meluas ke bahagian lain wilayah itu. Biden dijangka akan mendengar daripada Israel bagaimana mereka akan menjalankan operasi, kononnya dengan cara mengurangkan kematian orang awam dan membolehkan bantuan kemanusiaan disalurkan kepada penduduk Gaza tanpa memberi manfaat kepada Hamas. Selain itu, lawatan itu dilihat mengukuhkan lagi solidariti Amerika Syarikat dengan sekutunya Israel dan tentunya lawatan ini akan menimbulkan lagi marah penduduk Palestin dan dunia kepada Presiden Amerika Syarikat itu yang sering menuding jari ke arah Hamas. Tragedi Batang Kali, hujan lebat punca tanah runtuh. Bantu Pesakit Sihat adalah projek Yayasan Ikhlas di bawah kluster kesihatan dan kita menawarkan khidmat bakti, memberikan perkhidmatan bantuan susulan kepada mana-mana rakyat Malaysia yang memerlukan. Kita memerlukan kutipan untuk memberikan bantuan kepada kira-kira 300 orang yang memerlukan. Kita sama-sama peduli dan prihatin terhadap apa yang berlaku di kalangan rakyat Malaysia yang memerlukan. Pada perut jari itu terdapat garisan-garisan, ya. Tidak akan ada manusia yang cap jarinya sama. Dan manusia cuma tahu bahawa cap jari manusia ini. So bila seorang family tak tahu, sebab macam yang saya sebut tadi pun, kami berkecam. Bertemu kembali. Faktor hujan lebat didapati menjadi pencetus utama kepada tragedi tanah runtuh di Jalan Batang Kali, Genting Highlands yang meragut 31 nyawa pada 16 Disember tahun lepas. Hujan lebat itu menyebabkan kegagalan cerun sehingga mengakibatkan tapak perkhemahan meliputi kawasan Hillview, Farm View dan Riverside tertimbus dengan sisa runtuhan tanah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi dalam satu kenyataan berkata, hasil siasatan itu juga tidak menemui bukti kukuh menunjukkan aktiviti antropogenik sebagai salah satu faktor yang menyumbang kepada kejadian tanah runtuh terbabit. Terdahulu, Jawatan Kuasa Kumpulan Kerja Tanah Runtuh JKKTR telah ditubuhkan bagi menjalankan kerja-kerja penyiasatan tanah runtuh ini berdasarkan kepada Pelan Induk 2 Cerun Negara PICN 2009-2023 dan keputusan Jemaah Menteri. Dalam kejadian pada 16 Disember lalu, 92 mangsa terlibat dalam insiden tanah runtuh dengan 61 daripada mereka berjaya diselamatkan manakala 31 orang disahkan maut. Pemberian subsidi menerusi pemindahan tunai terus kepada rakyat akan dipertimbangkan. Perdana Menteri Dr. Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau akan mengumumkan mekanisme pemberian wang itu dalam masa terdekat. Cadangan untuk cash transfer itu sedang dipertimbangkan untuk beberapa urusan lain dan mungkin akan diumumkan. Sama ada cara langsung kepada rakyat melalui cash transfer yang memang difikirkan dalam beberapa isu lain yang kita akan umumkan yang lebih besar untuk mengelakkan ketirisan dan manfaat kepada asing. Beliau berkata demikian ketika menjawab soalan tambahan Datuk Muhammad Syahar Abdullah BN Paya Besar mengenai cadangan mengedarkan wang tunai terus kepada rakyat
berbanding memberi subsidi kepada syarikat dalam sidang Dewan Rakyat hari ini. Menurut beliau, cadangan berkenaan merupakan alternatif baik memandangkan ia pernah diperkenalkan dahulu. Namun pemberian subsidi tunai itu perlu mempertimbangkan pelbagai perkara. Datuk Seri Anwar dalam pada itu menafikan bahawa pendekatan subsidi berkenaan meminggirkan golongan berpendapatan tinggi dan 3.5 juta warga asing. Dipulang kepada rakyat, subsidi namanya pun subsidi, yang mana sebahagiannya sedekah lah. Jadi tak mendesak. Pelaburan Hartanah Berhad PHB menambah 1 bilion unit saham amanah hartanah Bumiputra AHB untuk ditawarkan kepada langganan umum kepada Bumiputra. Ketika mengumumkan perkara berkenaan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pertambahan itu sekaligus dapat membuka peluang kepada lebih ramai golongan Bumiputra untuk memiliki benefisial ke atas pasaran hartanah di lokasi-lokasi utama. Ini lonjakan yang agak besar, ya, meningkatkan saiz dia menjadi 5 bilion unit. Dalam menggalakkan apa saja yang dicadangkan, termasuk umpamanya menambah jumlah pelaburan maksimum yang dulunya kita hadkan kepada RM500,000, tapi sekarang ini ditingkatkan ke RM1 juta bagi pelabur individu. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Pelancaran Unit Tambahan Dana AHB di Ibu Negara siang tadi. Mengulas lanjut, Datuk Seri Anwar yang juga pengerusi Yayasan Amanah Hartanah Bumiputra YAHB berkata, unit tambahan yang diumumkan itu adalah hasil suntikan daripada aset terkini PHB, antaranya Hospital Pakar KPJ Damansara 2, Marlborough College di Iskandar Puteri dan penilaian semula bangunan Menara 1 Sentrum di Ibu Negara. Sementara itu, pada majlis sama, pengerusi PHB Tan Sri Ahmad Nizam Saleh berkata, untuk langganan unit AHB berkenaan, orang ramai boleh ke mana-mana cawangan pengedar sah PHB di seluruh negara termasuk Maybank, M-Bank Islamic dan Bank Islam. Pelaburan minimum ditetapkan pada kadar RM100 bagi setiap individu, sementara jumlah maksimum adalah RM1 juta tertakluk kepada kelulusan Suruhanjaya Security Malaysia. Status perkahwinan selebriti Sabri Yunus bersama isterinya Angeline Tan yang hangat diperkatakan ketika ini hanya boleh ditentukan oleh Mufti Perlis. Menurut Menteri Jabatan Perdana Menteri Haliw Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar, perkara tersebut berdasarkan ketetapan bahawa urusan perkahwinan tertakluk kepada bidang kuasa agama negeri. Ingat perkahwinan itu di Perlis. Jadi maknanya yang berautoriti yang nak menentukan sama ada perkahwinan tadi susah ataupun tidak ialah badan yang berautoriti di negeri Perlis tersebutlah. Yang di luar ni mungkin boleh sekadar berikan pandangan saja. Saya ulang banyak kali saya sebut, saya sebagai Menteri Agama pun kita juga tertakluk kepada keputusan hukum sebab ini melibatkan hukum. Siapa yang berautoriti ialah mufti yang dilantik oleh di wilayah Persekutuan Agong di negeri-negeri, iaitu mufti yang dilantik oleh Sultan negeri-negeri. Jelasnya, pejabat mufti wilayah Persekutuan juga akan mengeluarkan satu kenyataan berhubung perkahwinan tersebut merangkumi persoalan hukum, mazhab serta kaedah-kaedah yang ditentukan, namun ia hanya terpakai di peringkat wilayah Persekutuan sahaja. Kita daripada sudut hukum, yang ini yang mungkin nanti yang akan diperjelaskan persoalan dia ialah dalam kaedah-kaedah perkahwinan yang ada di negeri-negeri, termasuklah di negeri Perlis. Macam mana sejarah dia? Orang yang mengahwinkan dan kemudian orang yang menerima perkahwinan. Okey, adakah mungkin cukup sekadar aku terima contohnya seperti mana yang ditawarkan kepadaku? Khalas, macam orang putih kata, I do. Habis, khalas, kahwin cukup. Jadi dia kena berbalik kepada peraturan-peraturan. Sebab itulah saya tekankan di sini. Beri pentingnya untuk kita faham hukum dan juga peraturan-peraturan. Terdahulu, Sabri Yunus menganggap dakwaan seorang pendakwah bahawa perkahwinannya bersama isteri tidak sah adalah satu tuduhan yang berat. Dia turut meluahkan rasa sedih susulan lafaz kabul yang diungkapkan turut menjadi perdebatan sekaligus mengundang persepsi negatif. Sementara itu, dalam Majlis Apresiasi Yadim yang dihadiri Datuk Dr. Muhammad Naim, seramai 21 kaki tangan agensi itu dari seluruh negara menerima anugerah khidmat cemerlang
Anugerah Khas Da'i dan Jasa Mudi Kenang tahun 2022 di Putrajaya siang tadi. Apa yang penting ialah kerja dakwah ni kena diteruskan dengan cemerlang. Yang itu yang kita harapkan, yang itu YDP Yadim, CEO Yadim harapkan kepada seluruh warga Yadim untuk terus mempamerkan kecemerlangan dalam memberikan pencerahan dakwah berkaitan dengan Islam kepada orang Islam dan juga kepada yang bukan Islam. Beliau dalam pada itu amat menghargai usaha dan peranan seluruh warga Yadim dalam menggerakkan usaha dakwah serta menjadi jentera memakmur perpaduan dan kesatuan umat Islam. Kastam gagalkan cubaan seludup, beras import antara dirampas. Bertemu kembali. Lajnah Tahqiq Hadis Kementerian Dalam Negeri KDN sedang dalam proses menulis dan membukukan penjelasan mengenai hadis-hadis palsu supaya tidak terus disalahguna oleh pihak tertentu. Penyediaan pandu arah terbabit turut bertujuan mengekang penyebaran hadis palsu yang boleh mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat. Dia supaya untuk menyekatlah daripada tularnya hadis-hadis palsu dan hadis-hadis yang disalah faham yang boleh membawa kepada yang boleh menggugat isu keselamatan lah. Itu secara umum lah. Jelas beliau, Jawatan Kuasa Penyemakan dan Penilaian Hadis KDN membuat kajian setiap kesahihan hadis untuk dijadikan garis panduan agar tidak menimbulkan percanggahan. Dengan adanya maklumat sahih itu, masyarakat tidak akan bercanggah pendapat dan pada masa sama tidak menggugat keselamatan negara. Beliau berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas wacana hadis peringkat negeri Perak di Ipoh hari ini. Kira-kira 200 pemandu dan pengusaha kenderaan perdagangan wilayah timur menyerahkan memorandum yang menuntut agar prosedur operasi standard SOP penguatkuasaan oleh Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ dapat dikaji semula. Mereka mendakwa operasi penguatkuasaan yang dijalankan ketika ini menyukarkan pemandu lori untuk beroperasi. Wakil Pemandu Lori Muhammad Irwan Shah Ibrahim, 38 tahun berkata, serahan memorandum ini bukan untuk menentang kerajaan tetapi berharap agar kerajaan dapat mempertimbang semula syarat baharu yang dikenakan terhadap mereka. Sepanjang kita program ni, kita bukan mau menentang kerajaan, bukan mau ubah dasar. Kita menyuarakan pendapat kita. Seorang pemilik lori N. Guna Silam mendakwa lori miliknya sudah disita hampir 6 bulan. Dan ketika ini dia berdepan masalah untuk membayar ansuran bulanan lori serta pinjaman perumahan. Masalah dia, lori saya, road tax, insurans, permit, driver license, semua komplit. Dia cakap kenapa sita saya punya lori lebih muatan. Okey, saya mengaku saya isi lebih. Kenapa saya isi lebih? Sebab sewa saya tak padan. Sementara itu, pengarah JPJ Pahang Kamarul Iskandar Nordin ketika ditemui pengesahkan menerima memorandum tersebut dan akan dibawa kepada pihak atasan untuk diteliti. Saya dimaklumkan di sini ada 7 tuntutan yang dibuat dalam memorandum ni. InsyaAllah benda ni pun ada yang melibatkan asar dan saya akan panjangkanlah perkara ini ke pihak atasan untuk diteliti dan juga nanti kita tengoklah macam mana keputusannya. Sejak pertengahan bulan lalu, JPJ mengadakan operasi di seluruh negara yang menyaksikan puluhan lori disita kerana didakwa membawa lebih muatan. Tindakan itu diambil mengikut Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333 dan Akta Pengangkutan Awam Darat 2010, Akta 715. Ahad lalu, kira-kira 1,000 pemandu lori di Terengganu turut mengadakan perhimpunan sama di pejabat JPJ negeri itu. Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Melaka menggagalkan cubaan seludup beras, rokok dan minuman keras tidak bercukai bernilai 10.3 juta ringgit dalam 7 operasi berasingan sehingga Oktober lalu. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Penguasaan dan Pematuhan, Datuk Sazali Muhammad berkata, rampasan terbesar melibatkan 11,754,000 batang rokok pelbagai jenama bernilai lebih hampir 8.8 juta ringgit.
Rampasan dilakukan di beberapa kawasan termasuk di sekitar Melaka, Shah Alam, Selangor serta Kuantan, Pahang dan 2 lelaki berusia 40-an yang bertindak sebagai pemandu lori juga ditahan. Menerusi rampasan terbaru pada 30 September lalu, pihaknya merampas 5.08 juta batang rokok melibatkan nilai 3.8 juta ringgit di hentian rehat dan rawat restoran Air Keruh. Rampasan membabitkan satu buah lori jenama Nissan. Barang kes merupakan sejumlah 5,84,000 batang pelbagai jenama rokok yang melibatkan nilai termasuk duti cukai berjumlah RM3,802,832. Jadi pada 30 September 2023 lebih kurang jam 3.30 petang, sepasukan anggota bahagian penguasaan JKDM Melaka telah berjaya menahan penyeludupan rokok yang tak berkastam dengan menggunakan satu buah lori jenama Nissan di RNR Restoran Jejantas Air Keruh, Lebuh Raya Utara Selatan, Mengala ke Selatan. Modus operandi yang digunakan bagi mengaburi mata pihak berkuasa adalah dengan membalut kotak-kotak berisi rokok dengan menggunakan plastik hitam serta melakukan pergerakan penghantaran pada awal pagi. JKDM Melaka juga berjaya menumpaskan cubaan seludup 33,420 liter arak bernilai 1.48 juta ringgit pada awal September dan awal Oktober lalu di sebuah gudang di Cubadak, Kuala Lumpur dan Pelabuhan Kelang, Selangor dengan mengikrarkan kontena berisi minuman keras itu sebagai kemah. Sementara itu, pada 3 April lepas, turut dirampas satu kontena berisi 11,940 kg beras import yang cuba diseludup masuk di Pelabuhan Kelang yang diikrar sebagai rempah ratus. Sekian untuk malam ini, saya Adek Masyahrum dan jurubahasa isyarat Razila Muaisa. Saya dekat rumah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.